Hello. Hello Padre, saya perlukan bantuan anda. Apa berlaku? Saya rasa memang ada syaitan yang merasuk saya. Wow, narasanan. Mari kita, ayo, sekarang bermain bersama-sama sebentar saja, yuk. Saya hanya perlukan kamu untuk berikan saya satu gigitan. Ini bukan siri baru, bukan komedi dan bukan filem seram. Apa yang anda lihat adalah permulaan filem yang paling intim, keras, berkualiti namun buatan sendiri dan bahkan berunsur kekeluargaan. Filem untuk orang dewasa. Hampir semua orang menontonnya. Dalam masyarakat, karya seperti ini biasanya dikecam, tetapi saiz industri dewasa hanya semakin berkembang. Jika dahulu kandungan seperti ini hanya dihasilkan oleh studio-studio besar, kini ia semakin kerap dibuat di rumah dan boleh menjana pendapatan yang lumayan. Sekarang saya berada di Serbia. Secara kebetulan ramai pencipta filem dewasa telah berpindah ke sini. Episod kali tentang mereka. Sekarang kita akan mula penggambaran filem dewasa. Ayo bersedia. Video pertama saya di Pornhub. Filem dewasa sering memaparkan kenikmatan yang luar biasa, tetapi di sebalik tabir sering tersembunyi rasa sakit dan keletihan. Seks adalah benar-benar pekerjaan utama kami. Semua yang kami rakam hanyalah lakonan semata-mata. Asyik. Mesin gambar berfungsi. Saya cuba guna sebelah tangan. Dengan pemegang ini di sini ada kamera ya, dan Kerja yang berat. Haha, 8 jam beraksi di depan kamera. Macam mana tu? Di kampung saya semua orang dah tahu tentang ini. Bukan semua tubuh mampu menahan beban seperti ini. Untuk penggambaran pertama, jangan sekali-kali tembak ke muka. Saya perlahan-lahan alihkan kamera ke arah lain dan ternyata ia benar-benar penuh dengan darah saja. Seperti orang kata kadang nenek buat filem lucah. Bila perniagaan keluarga melibatkan hubungan intim dengan orang luar, memang tak tahan air mata. Saya pertama kali nampak Tolia dengan wanita lain. Dan pada waktu malam, bila kami dah balik rumah dari lokasi, saya rasa agak terkesan sebab kami ni keluarga. Bintang-bintang bogel memang boleh jana pendapatan yang lumayan. Kena rakam video untuk Pornhub sebab boleh dapat duit yang sangat-sangat banyak sangat. Sering juga dapat permintaan untuk perkhidmatan eskort. Kali terakhir tu lelaki tu tawar berapa? Dia tawarkan $5,000 atau euro. Macam mana boleh penjarakan seseorang yang hanya berasmara dengan pasangan sendiri? Kami cuma rakam hidung, dagu dan bahagian lain saja. Seperti yang dikatakan, apa saja yang boleh sampai ke mulut ini secara kasarnya, begitulah. Dari gereja ke filem lucah, kadang-kadang memang jadi begitu. Lagipun Tuhan pun tak begitu penyayang pada saya. Mungkin boleh nakal sikit. kita tak akan masuk syurga. Korang tengok apa kalau aku teruk sangat? Apa buat korang lebih baik kalau korang pun tengok ni? Kau akan berakhir dengan teruk, kata cikgu-cikgu sekolah saya bila saya berkelakuan nakal. Siapa tahu, mungkin teruk, mungkin juga baik. Lagi-lagi kalau kau langgan YouTube, Instagram dan Telegram aku. Dan kalau kau dengar muzik aku di platform muzik juga. Contohnya, tak lama lagi aku akan muat naik runut bunyi ini juga di sana. Mari kita mula! Tanggalkan seluar dalam perlahan-lahan. Natasha dan Tolik, pasangan suami isteri yang sederhana dan menyenangkan. Di jalan, orang hanya memberi perhatian kepada mereka atas dua sebab. Sama ada kerana mereka comel atau kerana pernah terserempak dengan Tolik dan Natasha di internet, di mana imej mereka lebih menonjol berbanding kehidupan sebenar. Detektif Jujur Dukalis. Luna Rabbit, tolong dengarkan aku sebentar. Saya benar-benar sedang mengalami masalah besar yang sangat berat. Nah, baik. Wajib tanggalkan pakaian. Saya akan kata, pada pendapat saya memang sangat perlu. Ini adalah rakaman proses penggambaran lebih eksklusif yang tidak pernah dimuat naik ke internet. Macam syaitan. Sangat takut sekali.
Mereka tinggal dan menghasilkan kandungan di Serbia. Negara ini sangat ortodoks, malah di tiang-tiang pun ada iklan liturgi. Tetapi dari segi filem dewasa, di sini ada kebebasan sepenuhnya. Malah dinding-dinding rumah dipenuhi dengan lukisan berbentuk hati. Urusan Tolik dan Natasha berjalan lancar dan mereka baru sahaja berpindah ke rumah baru. Comelnya babi ni. Kami sedang dalam proses berpindah, tapi rumah ini memang indah. Pendapatan kamu bertambah? Boleh dikatakan begitu, ya. Kami sedang merancang bagaimana kami akan teruskan kerja-kerja kami. Dah cuba rakam di sini? Ya, sudah tentu. Orang biasanya lepaskan kucing dulu, tapi kami terus hidupkan kamera. Lift peribadi. Ia hanya untuk 2 buah apartmen sahaja, ya. Lift itu memang sangat peribadi untuk kamu, boleh guna selama 20 minit dan rakam konten di dalamnya. Dengar rumah kamu bersih sangat, tak perlu pakai selipar pun. Tak lebih baik pakai juga sebab stokin pun masih boleh kena habuk sikit. Baru masuk pintu pun dah boleh jumpa 10 tempat untuk rakam video. Dekat mana kamu dah rakam konten? Baru sempat 1 je. Ya Tuhanku. Sayang, tolong ke tepi. Ada air suci tak bawa sekali? Aduh, aku dah jadi gila. Mula berasap. Sebenarnya kami cari yang lebih kecil macam ni lah. Tidak padat di sini. Di sini 200, maksudnya ruang kediaman 213 atau 215 meter persegi tambah teres 240. Tapi adakah pemilik apartmen ni sebenarnya sedar yang penggambaran filem yang sangat serius akan dibuat di sini dalam masa terdekat ini? Heboh benda tu. Mungkin semua orang akan tengok video ni. Kami faham suatu hari nanti semua orang akan melihat sana. Itulah sebab kami bekerja. Dalam penthouse ni ada banyak bilik tidur, ruang rehat dan juga jacuzzi. Ini memang khas untuk penggambaran ke? Juga untuk tetamu, ya. Bila boleh jangka konten dari jacuzzi akan keluar sih, ya? Saya tak tahu. Sebenarnya tak banyak posisi menarik yang boleh dibuat di sini. Macam itulah. Begitulah. Mungkin sesuai untuk laman web kecil-kecilan saja. Seterusnya ada satu lagi jacuzzi, zon pawagam dan teres yang besar. Inilah keindahan yang memang kami ada. Apartmen kami sebelum ini hanya 60 meter persegi dan memang sangat sempit untuk kami. Katil apa ni sebenarnya? Ya, agaknya. Ini bilik kami. Kami belum tidur di sini lagi sebab semua barang masih di apartmen lama. Tapi kami sedang pindah perlahan-lahan. Dah bawa beberapa barang, peralatan pun dah ada. Tolik dan Natasha dah capai banyak kejayaan. Lebih daripada 300 juta tontonan di hub utama dan di situ juga ada 300,000 lebih pengikut. Ini butang seperti butang YouTube. Ya, ini butang dari hub. Yang ini untuk 200,000 pengikut, yang itu untuk 100,000. Nanti kami akan letak di dinding. Mereka juga berjaya di platform lain. Tahun lepas, Luna Rolim menerima anugerah dari X-Hamster. Itu juga satu platform ke? Ya, betul. Ia termasuk dalam 3 besar. Pornhub, X-Videos dan X-Hamster. Natasha memang ada banyak pakaian, barangan niaga dan mainan daripada rakan kongsi yang membayar dengan baik untuk kandungan dewasa. Baju seperti ini. Kami ada banyak juga pakaian sukan tebal, malah 2 set pakaian kami hadiahkan kepada kawan. Yang ini mereka hantar kepada saya sempena Hari Wanita 8 Mac dan yang ini masa tahun baru. Saya suka yang ini. Kain dia best sangat. Mengikut kontrak mereka perlu merakam dengan memakai barang-barang ini. Pernah rakam pakai jubah mandi ni? Ya apa kamu sarungkan atas kepala tu? Pergi buang sampah tu. Kenapa dengan kamu? Maaf, berhenti sekejap. Apa kata kita tambah satu lagi elemen? Cuba bagi tahu, awak suka menghisap tak? Ya, siapa? Tak kepada sesiapa. Chupa chups. Ya. Ambil lah. Ya, bukan mudah tapi saya sudah tonton semua bahan dari para hero hari ini. Sendiri faham, saya takkan muat naik di sini tapi momen-momen paling menarik saya dah pun kongsi di saluran Telegram saya. Di sana juga, bersama bintang-bintang kita, kami adakan cabutan bertuah untuk barangan eksklusif. Jom masuk dan langgan sekarang juga sementara anda masih menonton episod ini. Di Telegram saya Vova Karmanov. Tidak selalunya mereka adalah bintang porno. Kami pernah bekerja di kafe, restoran,
Natasha menyanyi. Saya pula berperanan sebagai pengacara. Kadang-kadang saya juga menyanyi sedikit di sana. Dan di pekerjaan utama, kami bekerja dalam kumpulan. Kami adalah ahli ansambel yang besar, menyanyikan lagu-lagu rakyat, pelbagai kisah patriotik. Sumber tenaga yang sangat besar telah digunakan, maksudnya dari segi tenaga. Tetapi kejayaan atau sebarang hasil daripada itu tidak begitu terasa. Kekurangan wang yang kronik mendorong mereka untuk mengambil risiko. Sekarang kita akan buat filem dewasa sebentar lagi. Saya sudah bersedia. Kejadian ini berlaku 10 tahun lalu. Tolik terjumpa buku tentang industri dewasa. Saya datang kepada Natasha dengan idea ini. Sudah tentu, dia tidak bersetuju dengan perkara itu. Tetapi selepas beberapa ketika, kehidupan memaksa kami untuk menilai semula pandangan terhadapnya. Kami pun menghidupkan kamera. Kami duduk, seperti kata orang, sekali lagi dengan pakaian Adam dan Hawa. Jadi apa yang boleh dibuat? Baiklah, mari kita buat sesuatu. Dan kami pun mengadakan satu aksi yang sungguh hebat selama kira-kira 5 atau 6 minit. Kami berhenti mula menonton semula. Natasha berkata, Bahawa kami tidak akan pernah lagi merakam video seperti itu. Mengalih keluar. Kenapa? Saya sangat terkejut sekali. Saya memang tidak suka. Hasilnya tidak berkualiti atau bagaimana? Bukan soal tidak berkualiti. Saya rasa mungkin ia sangat janggal bagi saya. Dan saya, pada masa itu saya rasa mungkin saya sendiri pun belum dapat menerima diri saya. Kami lupakan idea itu, tapi bukan untuk selamanya. Kemudian apabila kami kembali kepada perkara itu, saya sudah tenang dan bersedia, jadi saya kata, jom. kalau bercakap tentang video pertama, terutamanya ketika kami mula merakam sebagai pasangan, ia juga sangat menyeronokkan dengan cara tersendiri. Kami sangat digalakkan untuk merakam video di Pornhub kerana dikatakan boleh menjana banyak wang. Bermakna, tapi persoalannya ialah apa? Bagaimana nak rakam supaya tiada siapa pun yang akan dapat jumpa atau mengenali kami, walau apa pun yang terjadi. Jadi video pertama itu. Kami putuskan rakam hanya hidung, dagu serta bahagian-bahagian lain yang berkaitan sahaja. Segala yang boleh mendekati kawasan mulut itu, secara kasarnya begitulah keadaannya. Kami rakam. Video pertama itu memang tak cantik. Kami muat naik dan fikir, habis. Sekarang kami akan tunjukkan. Semua orang akan tengok kami dan terus jadi popular. Terus dapat banyak duit. Tapi tidak, entah kenapa tiada siapa pun nak tengok kami. Untuk video kedua, kami putuskan untuk naikkan taruhan. Kami putuskan kali ini kena tunjuk sehingga muka. Jadi sempena itu Natalia telah membuat topeng Venetian daripada cardboard warna coklat. Dia potong yang benar-benar berkilat. Kami muat naik. Sekali lagi tiada siapa yang menonton. Sekali lagi tiada siapa yang berminat. Apa nak buat. Mungkin kita kena buka topeng, tapi mesti pastikan orang tak kenal. Dan masa itu Natasha terus keluarkan cut-through. Saya akan pakai kantar lekap, katanya. Natasha pun memakai kantar lekap. Ya, Natasha pakai kantar lekap, terus jadi orang yang berbeza sama sekali. Tiada siapa yang akan kenal. Bahawa anda telah membuka muka. Adakah ia berfungsi dengan segera? Ya? Tidak. Malah sebenarnya penonton biasa yang pada awalnya berminat pun langsung tidak menonton. Pada masa itu persaingan memang sudah terasa sangat sengit sekali. Video pertama yang benar-benar berjaya hanya dirakam selepas 2 tahun bekerja keras. Jadi selama 2 tahun itu anda tidak mendapat apa-apa pendapatan? Kami ada dapat, tapi memang benar. Memang amat sangat sedikit sekali. Hampir mustahil mengeluarkannya segera supaya ia terbang masuk. Memang tak boleh nak jangka langsung sebab kami rakam selama 2 tahun. Video-video itu pun ada jalan cerita tertentu. Kadang-kadang video itu sangat rumit. Suatu hari saya dan Natasha sedang memandu pulang ke bandar kami dan kami ternampak sebuah padang yang kosong. Saya cakap, jom kita masuk ke padang itu. Kami rakam video pendek 5 minit. Saya memandu, Natasha pula ringkasnya melakukan beberapa aksi tertentu. Video itu jadi popular dan ia menjana pendapatan. Masa itu kami terfikir, kenapa kita susah payah buat cerita-cerita rumit, sedangkan nampaknya orang cuma nak sesuatu macam ini saja. Kamu berusaha sampai sekarang? Ya, Bagi kami itu penting. kami memang suka buat begitu. Saya seronok, saya betul-betul enjoy buat benda ni. Tapi, haha. Ini sudah di Belgrade, ibu kota Serbia dan pusat kandungan dewasa Balkan serta juara dalam bangunan-bangunan brutal era Yugoslavia, di mana filem-filem yang tidak kurang brutal turut dirakam. Toma dan Fofa tinggal di Belgrade. Mereka juga sudah berkahwin, berpindah dari Rusia dan menghasilkan video-video berani. Ini adalah mesin ATM untuk pemandu. Datang dengan kereta, keluarkan wang tunai.
Perkara ini sangat berguna kerana kebanyakan pembayaran di sini dilakukan dengan wang tunai dinar. Sungai Danube yang perkasa mengalir melalui bandar ini. Airnya tidaklah paling bersih, tetapi berjalan-jalan di tepi sungai dan merakam kandungan di alam semula, jadi memang digemari oleh mereka. Saya sendiri pun tak sanggup nak terjun ke dalam air macam tu, serius. Tidak, saya juga tidak. Saya memang langsung tak cadangkan sesiapa pun berenang di sini sebab 1,200,000 penduduk Belgorod buang semua sisa terus ke sini tanpa sebarang sistem rawatan. Maksud awak sisa dari tandas betul-betul dibuang ke sini? Tapi ada juga budak-budak yang mandi, bukan dari Sloviansk, sudah tentu. Di Hupfova dan Toma, mereka capai 65 juta tontonan. Untuk dapatkan jumlah itu, mereka ambil risiko besar. Tak takut keduduk seorang diri di sini. Dalam semua video tu, orang luar yang lalu lalang perasan mereka, tapi penggambaran tetap diteruskan. Semuanya demi kandungan panas dan adrenalin. Tengok, rumah api tu memang betul-betul menarikkan. Ia adalah sejuk. Kalau kita bersembunyi di belakangnya, siapa jumpa kita? Bahaya juga datang dari segi undang-undang. Dua orang kenalan memang pernah ada masalah. Seorang terpaksa tinggalkan Rusia, mereka dah keluar sebelum perang lagi. Dan ada lagi beberapa orang gitu yang baru-baru ini menghadapi masalah, mereka masih tinggal di Rusia di sebuah bandar kecil. Dan macam biasalah, semua orang saling kenal. Seorang bekas rakan sekelas yang ada perasaan pada salah seorang gadis yang mereka buat kandungan bersama telah membuat laporan polis. Mereka dah selesaikan isu itu, tapi tetap juga dikenakan tindakan pentadbiran melalui mahkamah dan sekarang nampaknya mereka tak boleh keluar negara. Sebenarnya tiada masalah kalau kau buat kandungan dewasa. Masalahnya ialah bila kau muat naik kandungan itu. Jadi kawan-kawan kita cuba sedaya upaya untuk buktikan yang mereka tak muat naik kandungan itu. Dan bagaimana mungkin seseorang boleh dipenjarakan hanya kerana dia berasmara dengan pasangannya sendiri? Sekarang contohnya anda ada saluran di Pornhub. Adakah itu dianggap sebagai penyebaran? Teknikalnya, Akhirnya kami memutuskan untuk berpindah ke negara yang lebih sah di sisi undang-undang, di mana kami boleh tidur lena dan tak perlu risau kalau ada jiran yang melaporkan apa yang kami lakukan. Ini satu lagi sisi kebebasan di Serbia. Di dinding tertulis sesuatu tentang orang yang menyimpang. Dulu Toma sering berdoa dan tidak pernah menyangka bahawa dia akan banyak berdosa. Ya, saya pergi ke gereja Pentakosta mungkin sejak umur 18 hingga 22 tahun. Saya dulu gadis yang baik, sentiasa belajar dengan baik di sekolah, cemerlang di universiti. Dan saya rasa itu juga yang membawa saya kepada tukang tilik kerana saya sentiasa menjadi gadis yang baik. Kenapa ya Tuhan? Engkau tidak begitu bermurah hati kepadaku. Tuhan, Engkau telah bermain-main denganku. Jadi kamu suka nakal keseluruhan? Dalam hal ini mungkin saya rasa lebih bebas saja. Ini halaman Belgrad, bro. Jika kita terbang di atas kawasan ini, selain bumbung merah di bangunan panel dan gereja, di sini juga ada tanah perkuburan batu nisan hitam. Ringkasnya, ada lokasi rakaman video cantik. Tapi kalau kembali ke tanah, ada grafiti. Di sini ada sesuatu tentang Tom, tapi bukan Vova yang melukisnya. Van kecil itu nampaknya mengangkut kentang. Adakah ini mereka menjual sesuatu? Tapi Vova tak tahu menahu. Pada mulanya mereka cuba cari tempat sewa bawah 500 euro, tapi dengan harga itu hanya ditawarkan tingkat bawah tanah. memang tak selesa. Orang lalu lalang di sebelah. Dan di sini pula penggambaran. Secara keseluruhan saya rasa selesa. Saya pun tak pasti. Walaupun kami tak buat aktiviti ini, saya rasa ia tetap akan jadi masalah. Bila kau duduk, entah di meja atau tengok TV, tingkap kau betul-betul di bawah sini dan orang lalu lalang sentiasa jenguk ke dalam. Seekor anjing besar menunggu di rumah supaya dia tak menggigit kena beri makan dulu. Duduk. Ayo sekarang juga silakan dominasi. Anjing itu bila anda rakam video, anda kunci dia di mana-mana ke? Tak, bila kami kunci dia di balkoni. Dia selalu mula merengek, menangis dan buat macam tu. Menjilat kaca dengan lidah macam nak tarik perhatian, nampak pelik sangat. Dia cuma menjilat kaca saja. Ya, macam itulah, dan dia merengek cuba nak keluar. Bila rakam, dia tahu bila kamera dihidupkan, lampu dinyalakan, kami cakap, Monica ke tempat kamu. Dia baring di tempat dia, tapi tempat tu kami alihkan ikut mana rakam. Lepas tu dia selesai, kami tutup kamera, simpan kamera. Saya cakap, Monica boleh jalanlah. Dia mula periksa tengok kami buat di situ. Tapi dia masuk rakaman? Cuma melalui cermin saja, macam tu. Secara keseluruhan tak ada yang teruk kalau dia tak terlibat. Mungkin kita patut hidupkan penghawa dingin. Ini macam permulaan untuk salah satu video awak kan? Tak apa, biasa saja.
Pernah ada permulaan macam tu? Tak penghawa dingin. Macam alamak panasnya. Tapi macam tu memang pernah. Aduh panasnya. Apa ni perlukan bantuan. Saya tak jumpa yang dengan penghawa dingin, tapi terjumpa jalan cerita dengan Ibu Tiri. Dah pernah jumpa kek tu juga ke? Nah, ya. Saya sebenarnya kalau nak diikutkan memang sebenarnya bukanlah peminat sangat-sangat. Jadi saya kena buang ke sekarang. Ayah makanlah nanti. Buat pernah pening kepala sangat tak fikir macam mana nak mula video baru ni. Sekarang dah tak sangat. Dulu kami cuba tiru, maksudnya apa yang ada di laman utama. Kami ikut saja. Tapi sebenarnya langsung tak mendapat sambutan. Ia tidak wajar seperti anda berkelakuan. Bila cuba hafal skrip sebenarnya nampak tak ikhlas. Saya tengok video macam tu memang nampak tak ikhlas, buat hilang semangat. Korang rakam kandungan kat sini je ke selalunya atau tukar tempat selalu? Ya, kebanyakan video kami rakam di sini. Cuma kadang-kadang tukar katil, sofa, kerusi, dapur, meja. Meja sama ke? Lantai. Sebelum ini apabila kami tinggal di Moskow, ia adalah sebuah apartmen. Macam itulah. Kami sering dan biasanya menyewa hotel dan juga pangsapuri hampir setiap hari. Namun di sini kami memang tak buat macam tu. Tapi penonton tak kisah ke kalau asyik-asyik latar yang sama je saja macam tu? Saya rasa sebenarnya ya. Sebab ada banyak model yang hanya ada satu katil dan di situ pun paling-paling pun cuma tukar posisi dan pencahayaan saja. Bagi kami suka tukar kandungan, tukar lokasi sebab rasa macam dapat inspirasi baru. Sebab Vova pun dah tak suka sofa tu langsung. Bila kami bincang nak rakam kat mana, saya cakap jom rakam atas sofa. Dia macam tak, jangan atas sofa. Satu kali tu kami langsung tak rakam video pun. Vova tidak dapat benar-benar fokus. Memang dah bosan sangat, dah tak larat dah. Sebab tu saya tukar suasana. Nah, ini adalah motivasi sedemikian. Saya belum bersedia tapi saya dah mula. Macam kena kerja juga. Nampaknya dalam episod kali ini motivasi pun berkesan walaupun di atas sofa. Hampir semua motivasi mereka berkaitan dengan duit. Malah nama wifi mereka pun aliran duit. Dapur ni hitam cantik dan nampak cantik dalam video. Tapi sebenarnya ia sangat tak praktikal. Selalu ada kesan kotor sini, susah nak cuci. Dalam rakaman mesti terus nampak kesan tu kan. Kesan-kesan ni akan nampak sekarang. Dapur ni dah banyak kali digunakan dalam video-video sebelum ni. Dapur kami memang kecil sangat. Kabinet penuh dengan prop dan mainan yang menarik. Rubik's Cube boleh bagaimana? Cube Rubik tu pun dah pernah digunakan. Tak apa ke saya sentuh tadi? Tidak. Anda boleh menyentuh segala-galanya di sini. Saya dengan Vova dah kerja kat banyak tempat sangat. Kerja sebagai jurujual, macam-macam jenis pengurus, pembantu dan sebagainya. Kami fikir cukuplah gaji 30,000 rubel tu. Dah tiba masanya seriuslah untuk mula hargai diri sendiri lebih tinggi. Jadi Volodia pergi kerja selama 2 bulan tanpa gaji. Saya pula 2 bulan pergi ke Temuduga dan masa tu kami sampai ke tahap kad kredit kami dah habis, dah negatif. Masa tu kami teringat kawan saya yang ada seorang kawan kerja dalam bidang webcam dan kami pun macam 8 jam menjerit depan kamera. Itu memang macam orang gila je. Lepas setengah bulan kami fikir, mungkin juga bukan idea teruk sangat. Kami muat naik video pertama kami. Ada sesuatu menarik, berbeza dengan YouTube. Masa mula-mula upload video di YouTube, paling banyak pun kalau nasib baik 7 tontonan. Itu kiraan tontonan sendiri bila asyik refresh halaman. Dalam satu malam kami dapat 400 tontonan. Kami seperti, wah, di sini kita pergi. Dalam 2 hari kami dapat 70 ke 80 dolar. Kami fikir, wah, ini duit pertama kami. Kami buat semuanya, betul-betul secara percuma. Kami tak tahu apa yang perlu dibuat. Macam itulah. Lepas tu kami jumpa beberapa orang yang juga buat stream. Mereka cakap, beli kamera. Ya tahu, kalau perlu ambil kredit pun tak apa, laburkan saja. Kami pun buat macam tu. Dan memang betul, pendapatan kewangan kami pun meningkat. Mereka kata, beli mainan merah jambu. Tempat kamu dipanggil, walau kena ambil kredit akan bawa duit untuk kamu. Kami beli saja. Vova berdepan pilihan, sama ada bekerja di tapak pembinaan atau terjun ke dunia yang tak boleh berpatah balik. Sebab saya dah banyak bekerja di pelbagai tempat sebelum kami datang ke sini, saya faham bahawa kerja fizikal adalah sesuatu yang saya tak mahu hadapi. Saya hanya mahu lakukan kerja fizikal untuk keseronokan. Bila buat sesuatu dengan tangan sendiri, contohnya untuk rumah sendiri atau membantu seseorang. Tapi bila kerja itu adalah sumber pendapatan, nilainya jadi terlalu murah dan tak berbaloi. Video pertama mereka tidak berkaitan dengan erotik. Ketika itu Vova baru belajar menyunting video. Hari ini kita bincang siri.
Ceritakan padaku sebuah dongeng. Sementara itu, Toma mengadakan cabutan bertuah dan kadang-kadang berkata perkara bijak. Jika anda berkelakuan kurang baik tahun ini tetapi masih mahu hadiah, tekan suka pada video ini dan anda akan secara automatik masuk dalam senarai kanak-kanak baik. Dan benar dia cakap. Semuanya benar, tekan suka. Pendek kata tidak menjadi. Masanya mula dewasa. Jadi kami pun beli sebotol wine, kemudian daftar di laman web tersebut. Itulah yang kami tahu pada masa itu. Bagaimana pula dengan hidup anda sebelum buat kandungan dewasa dan sekarang dari segi keadaan jiwa, moral? Keadaan moral dan jiwa menjadi lebih baik sebab kau tenang dan tidak bergantung pada apa-apa. Kau ada masa untuk semua perkara yang kau mahu. Apa saja yang kau ingin lakukan, kau memang ada masa untuk itu. Cuma dulu nak pergi kerja, ambil masa 2 jam naik bas, troli, kereta api elektrik, tram dan 2 jam lagi untuk balik. Maksudnya, sekurang-kurangnya sudah ada 4 jam masa lapang setiap hari. Sekarang bangun tidur, kau masih baring di katil sudah berada di tempat kerja. Contohnya, hari ini sebelum jumpa kamu, dia sempat edit video dengan cepat dan sudah pun dapat jumlah wang yang sangat baik. Kurang lebih $200 Amerika untuk 1 jam penuh kerja saja. Dan Tolik dengan Natasha siap selitkan unsur humor lagi. Rasanya ia berlaku lagi. Apa berlaku? Saya melukis. Apa yang kamu lukis sekarang ini ya? Saya rasa ini berlaku sebab saya tak pernah tengok Zaka. Walaupun sekali, saya tak pernah melihatnya secara langsung. Semasa penggambaran insiden berlaku, kadang-kadang Stokin Tolik masuk rakaman. Ya, ia masuk ke dalam rakaman apabila terlupa untuk menanggalkannya. Dan apabila semasa penyuntingan, tiba-tiba didapati bahawa itu sebenarnya Stokin yang nenek kaitkan. Orang kata selalunya suami sebelum seks, mereka akan buka semua pakaian tapi stokin tak ditanggalkan. Itu memang klasik. Bukan suami. Ya, maksudnya lelaki. Memang susah bila juru kamera dan pelakon itu adalah orang yang sama. Itu yang paling sukar. Setiap 2-3 minit, kau kena tukar pencahayaan, kau kena tukar sudut rakaman. Selalunya saya sengaja potong kepala sendiri dalam rakaman supaya saya boleh tengok apa yang berlaku di skrin. Sebab kita boleh terkeluar dari bingkai atau ada perkara lain yang tak kena ke arah lain. Jadi sentiasa kena kawal. Bila kepala saya tiada dalam rakaman, selalunya ia sedang melihat ke arah lain, bukan pada objek yang saya sedang, secara kasarnya, bekerja dengannya dan beginilah rupanya. Kalau itu masuk rakaman, pasti nampak pelik. Setiap kali kami rakam untuk YouTube, Tolia sering potong bahagian-bahagian tertentu sebab kadang-kadang kami tak dapat kawal diri. Sekejap garu telinga, sekejap garu hidung. Pernah sekali dia... Nak menggaru je? Ya, dan pernah sekali dia garu hidung dia dan... tapi bahagian itu penting. Jadi dia terpaksa letak satu tanda bulat di situ buat sementara. Dia tutup muka tanda. Ganggu tumpuan kamu pada proses itu. Mengganggu tapi kita belajar mengatasinya. Seperti orang kata, tak boleh lari ke mana-mana. Ubat-ubatan. Ya, saya dah cuba macam-macam. Sekarang saya jumpa satu ubat ajaib yang membolehkan saya tak fikir apa-apa langsung. Sekarang ni patutnya, tapi kita tak dibayar pun. Sebelum kerja saya jumpa satu gel yang sangat bagus. Saya ambil dan itu saja. Jadi itu gel maksudnya untuk kegunaan luaran ke? Bukan, untuk dalaman. Ambil sebelum penggambaran dan sepanjang hari kamu rasa segar, ceria. Tapi kena rakam sepanjang hari ke? Atau macam lepas rakam tu terus boleh buat hal sendiri ke? Semuanya ikut kehendak kamu. Maksudnya secara kasar, motor. Motor tu yang berfungsi. Ya. Selain penggambaran, kami tiada masalah dengan perkara itu. Semuanya berjalan lancar, seperti yang dikatakan, semuanya berfungsi dan sebagainya. Cuma bila penggambaran berlangsung selama beberapa jam, itu memang mustahil. Contohnya saya pernah dengar dulu, mereka letak pelakon porno perempuan yang berstatus sosial rendah dan mereka dipanggil napot sosial. Maksudnya kalau walaupun semua perkara teknikal ini, mereka tidak mengambil bahagian dalam bingkai, hanya letak ahli di belakang tabir. itu masa belum ada gel ajaib.
nampaknya, ya. Bajet besar, sekarang mereka masih guna cara tu. Maksudnya apa yang Tolia guna tu bukanlah sebab dia tak boleh naik. Tidak. Semuanya benar-benar baik-baik saja, semuanya indah. Sebenarnya dia memang tak ada masalah pun. Ya. Biasa saja. Ia cuma membolehkan untuk bekerja selama beberapa jam sebab memang bukan mudah. Atau contohnya saya sendiri ada masalah macam ni. Kalau lantai rumah sejuk dan saya asyik berulang-alik, kaki saya jadi sejuk sangat. Dan seperti yang orang kata, saya kena berhenti sekejap, duduk minum teh atau kopi atau apa-apa yang panas. Dan hanya selepas itu barulah saya bersedia. Besen berisi air panas. Dengan kentang. Hirup wap kentang. Dah kemas semua, sekarang saya jadi bintang porno semula. Sebab itu terus saja saya lupa pakai stokin. Saya tak boleh berjalan berkaki ayam atas lantai. Saya perlu kaki saya sentiasa dalam keadaan hangat supaya kalau tiba-tiba ada penggambaran. Pernah tak kena mata masa penggambaran? Secara teratur. Ke mana kau pergi? Apa yang sedang berlaku? Apa yang kau rasa? Rasanya macam mengetat, sedikit pedihnya, lepas tu mata jadi merah. Sebab itu kalau kami ada 2 penggambaran dalam sehari, untuk penggambaran pertama memang tak boleh tembak ke muka, atau kalau kena muka pun saya fikir asalkan jangan kena mata, tapi malangnya tetap kena juga. Jadi kau lari cuci mata atau macam mana? Guna titisan mata untuk kurangkan kemerahan. Tukang paip dah sampai. Kau faham tak boleh kena mata. Macam mana nak kawal tu sebenarnya? Tak, itu memang langsung tak boleh dikawal. Kadang-kadang bila orang minta saya jangan kena mata, saya cakap buat sendirilah. Lagi teruk jadinya. Jadi semuanya bergantung pada nasib. Saya tetap rasa okey je apa pun jadi. Video intim, bagi mereka ini memang bisnes keluarga, tapi bukan itu saja. Kadang-kadang mereka tukar pasangan untuk video dan malah pergi ke jelajah secara berasingan. Awak sangat cantik. Terima kasih. Saya yang pertama pergi untuk penggambaran. Masa saya pergi, saya ada 10 hari. Saya buat penggambaran di Budapest. Ada 5 sesi penggambaran dalam 10 hari itu. Sebelum itu kami fikir kami sudah bersedia. Rupanya kami belum bersedia secara mental walaupun kami sudah bersedia lebih setahun. Kami dah lama memikirkan idea ini bahawa sudah tiba masanya untuk bekerja betul-betul dalam industri dewasa secara serius. Secara mental memang sukar untuk saya dan juga sukar untuk Tolik. Kami sentiasa berhubung, tapi dalam satu malam saja kami berjaya mengharunginya bersama. Ada sedikit percikan emosi, semua itu berlaku. Dan itu saja, keesokan harinya kami sudah berbual dengan tenang. Kemudian apabila ada yang datang untuk kolaborasi dengan kami, saya pun merakam satu babak di mana ada seorang lelaki dan juga wanita bersama dengan penyertaan Tolik. Bukan dengan saya. Awak yang rakam? Ya, saya yang merakamnya dan pertama kali saya melihat Tolik dengan wanita lain. Tapi semasa saya merakam, saya tak terfikir tentang cemburu atau apa-apa pun. Saya cari sudut rakaman dan sebagainya. Saya fikir asalkan video ini tidak rosak. Waktu malam, bila kami pulang ke rumah dari lokasi, saya rasa terkesan. Kami lalui itu beberapa hari, hadamkan semuanya dan semuanya baik. Untuk kolaborasi berikutnya, kami lebih tenang menghadapinya karena kami keluarga. Kami telah melalui banyak hal, sudah bersama 15 tahun. Jadi kenapa? Kemana lagi kami nak pergi selain bersama satu sama lain? Saya sendiri tidak mahu lelaki lain di dunia ini. Jadi tak perlu cemburu pada saya ataupun kerana saya. Mungkin saya akan bercakap tentang hubungan kami. Dan saya boleh katakan hubungan kami menjadi jauh lebih baik, jauh lebih kukuh dan telah mencapai satu tahap yang baru. Untuk apa semua ini dilakukan? Tujuannya sekali lagi adalah untuk kepelbagaian. Mungkin itu yang utama, kepelbagaian. Jadi pertukaran audiens. Adakah kamu berdua memuat naik video yang sama ataupun bagaimana? Berbeza. Setiap orang rakam video sendiri. Kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4 orang. Jadi ada pelbagai jenis babak. Bas kita. Natasha tidak menganggap ini sebagai curang. Tak mungkin ada situasi macam, saya sangat seronok. Tidak, itu tidak berlaku. Akhirnya saja curang dengan suami. Ya, lebih kurang begitu.
Toma dan Vova mempunyai ramai kenalan di Belgrade yang melakukan perkara sama, tetapi mereka mempunyai pandangan sangat berbeza mengenai kolaborasi. Kami bergaul dengan kawan-kawan. Kami semua juga cuba mencari masa suatu hari nanti untuk cuba melakukan sesuatu bersama-sama. Tetapi bagi kami, kerja bersama itu bukan dalam bentuk kami akan bertukar-tukar atau sebagainya. Sebaliknya, mereka hanya akan berada di latar belakang. Ada ibu saya serta letelai adik lelaki saya di ruangan komen orang tulis, bila kamu nak bertukar-tukar, bila kamu akan buat macam tu, semua orang saling bertukar pasangan. Tapi saya pasti bila kamu dah buat begitu, mereka akan kata, bila pula kamu nak buat dengan orang lain, kamu akan buat dengan orang lain pula. Mereka masih akan berkata, wah kau ni perempuan murahan. Sering ke gereja, sejak kecil Tom tetap tertarik dengan perkara-perkara berunsur seksual. Ada saluran Ren TV dan pada pukul 12 malam mereka tayangkan erotik. Saya dan sepupu perempuan saya selalu menonton rancangan itu. Masa itu umur saya kalau tak silap 9 atau 10 tahun. Saya terfikir macam mana nak tahu, mungkin takdir saya jadi pelakon porno. Jadi maksudnya kena cuba jadi pelakon dulu, kemudian barulah macam jadi pelakon porno. Akhirnya begitulah hidup membawa saya ke sini. Masa itu kau dah selesaikan gestalt kau? Mungkin juga. Dan secara keseluruhan saya tak menyesal. Mereka sendiri menonton kandungan dewasa kebanyakannya kerana kerja. Tapi bila Vova tengok porno, kau tak cemburu ke? Tidak, sama sekali tidak. Ada cincin tak? Kami mendapat tatu. Simbol api, macam ada api, tanah, udara. Dan kami pilih yang berunsurkan api. Vova ada sama? Ya. Toma mempunyai banyak tatu. Tapi dia lebih dikenali kerana reben-rebennya cuma sekarang saja tak nampak. Kau pun faham kan? Beribu lelaki tengok kandungan dewasa dengan isteri kau. Mereka tengok dan pada masa itu mereka rasa sesuatu. Macam mana kau terima benda tu? Biasa je. Kau tak kisah, tak cemburu? Tidak. Ada satu situasi di internet bila beberapa orang lelaki duduk pakai pakaian tradisional. Mereka Muslim. Dan mereka cakap, perempuan ni buat vlog YouTube. Maksudnya orang dah tengok dia. Maksudnya dia tak akan masuk syurga. Macam itulah. Kita tak perlu risau benda tu. Kita bukan buat video kat YouTube memang sah-sah tak masuk syurga. Di bawah video lelaki-lelaki bercakap tentang perempuan, seorang lelaki komen, sekarang kamu pun tak akan masuk syurga. Menurut kata mereka, di bekas Yugoslavia banyak hal yang dibenarkan. Pada masa kami berada di Serbia, sebenarnya kami memang sangat teringin nak beli majalah yang ada kandungan dewasa. Ya? Kandungan dewasa ekstrim. Orang Serbia? 2. Rasanya itu majalah Bosnia. Tak, rasanya bukan itu. Ada dalam pelbagai mata wang, yang Slovenia pun lebih banyak. Hungary termasuk ke mereka? Hungary untuk mereka, bukan untuk kita. Kerana visa, ya. Kamu nak pergi Hungary? Ya, saya memang ingin melawat sana dan bila kami dapat permit tinggal di Serbia, kami akan mohon Schengen dan destinasi pertama yang saya harap pergi ialah Hungary. Hungary pada dasarnya adalah Hollywood Eropah untuk orang dewasa. Kebanyakan orang pergi sana sebab apa? Ramai yang pergi ke sana untuk berlakon di studio-studio besar. Tapi sebab kami bukanlah pelakon porno sepenuhnya macam yang ada 10 lelaki, 20 perempuan dan sebagainya. Kami hanya buat kandungan keluarga sahaja. Bekerja dengan studio besar dan pergi jelajah tak selalunya menguntungkan. Pernah juga saya batalkan jelajah sebab saya tak puas hati dengan bayaran, sebab saya akan balik dengan jumlah yang sama seperti saya pergi. Sebab saya sendiri kena bayar untuk ujian kesihatan, saya sendiri bayar hotel, saya sendiri bayar tiket. Kadang-kadang ada juga studio yang bayar, tanggung visa, tiket dan semua sekali. Tapi bukan semua. Dan untuk satu hari penggambaran, kadang-kadang mereka tawarkan bayaran yang sangat sedikit, jadi saya rasa tak berbaloi. Lebih baik saya duduk di rumah, kita rakam kandungan sendiri dan dapat lebih banyak pendapatan. Kalau boleh pergi ke Budapest, adakah anda akan tanda tangan kontrak dengan mana-mana studio? Kalau dengan Brazzers, mungkin ya. Apa yang akan berubah kalau misal tanda tangan kontrak dengan Brazzers? Itu sudah berbicara tentang kemasyhuran di peringkat dunia. Ya, itu memang kemasyhuran sebenar. Tapi nampaknya untuk itu, sebaiknya memang lahir di sana. Ini dianggap paling atas. Kalau anda dengan Brazzers, itu memang dah sangat hebat. Saya rasa betul. Ya, betul. Itu adalah puncak segala puncak. Dengan kerja seperti ini, mudah terkena penyakit yang tidak diingini dan itu memang tak boleh dibiarkan. Selain itu, untuk pencegahan kami memang pergi buat pemeriksaan tetap juga melawat. Maksudnya bila Hanya untuk diri sendiri saja, seperti orang biasa, semestinya sebelum kolaborasi,
kemudian saja selepas kolaborasi. Kamu semua memang berkumpul. Kami semua ada sijil kesihatan. Betul ya, kami saling berkongsi satu sama lain. Dan yang paling penting, keistimewaannya ialah selepas kolaborasi, kita perlu buat pemeriksaan kira berapa hari, selepas berapa hari perlu buat ujian apa, boleh tunggu dalam tempoh tertentu dan pergi buat ujian selepas itu. Kami cuba ambil perkara ini dengan bertanggungjawab kerana jika tidak boleh jadi tersingkir seperti orang kata. Berapa kos satu set ujian seperti itu untuk seorang? Di Serbia, lebih kurang untuk seorang sekitar 120-130 euro. Lebih kurang begitu. Sebelum penggambaran adegan berkumpulan, para pelakon wajib menjalani ujian kesihatan pernah suatu ketika? Khususnya sebelum kolaborasi terakhir kami secara tradisi pergi buat ujian untuk semua penyakit kelamin, boleh dikatakan begitu jika anda mahu. Prosedurnya memang tidak menyenangkan. Mereka ambil sampel dari uretra. Adakah itu lebih teruk daripada menebuk gigi tanpa bios? Dan di situ rasanya mereka ambil 3 kali dengan jarum-jarum panjang yang menjijikkan itu, dimasukkan jauh ke dalam. Sangat sakit, sangat sakit. Tapi saya pun pulang ke rumah. Saya tak ambil pusing sangat tentang kesakitan itu. Ya, nampaknya semuanya sudah berlalu. Kami mula penggambaran. Intro sudah direkam. Semuanya berjalan lancar. Kami hampir sampai ke penghujung dan kami putuskan untuk mengakhiri dengan adegan di muka. Saya pegang kamera, Natasha bekerja, secara ringkasnya dia rakamkan adegan terakhir. Saya tengok, nampaknya semuanya baik, proses berjalan. Tapi entah kenapa warnanya gelap, biasanya apa yang kena muka itu warnanya putih. Tapi kali ini warnanya gelap. Saya macam ni. Saya alihkan kamera dan dia duduk di situ penuh dengan darah. Saya terdiam seketika. Kita perlu untuk sesuatu di media sosial, cepat bawa telefon, cepat telefon. Kita kena rakam sekarang. Kau akan terkejut nanti. Sekarang Kak, saya tanya banyak ke? Dia berkata tidak. Dia bawa kepada saya. Saya macam, apa? Adakah ini tersebar di media sosial? Tak. Kami tak rakam penamatnya keesokan hari, tapi 2 hari selepas itu. Bagus juga kita rakam semula kan? Terutamanya bahagian akhir. Nampaknya ada kapilari yang pecah di situ dan masa ereksi, ya, begitulah. Paling susah nak beritahu ibu bapa yang anda berlakon dalam filem dewasa. Di kampung saya, semua orang dah tahu tentang ini, jadi saya tak kisah. Secara keseluruhan, hidup saya langsung tak terjejas atau berubah kerana perkara ini. Dan dalam episod ini, tengoklah di mana saya dan di mana kamu semua. Masa kami mula-mula masuk ke dunia webcam, saya beritahu mak saya, "Mak, kami buat kerja macam ni." Soalan pertama dia, adakah ini selamat? Dan juga, ada tak sesiapa rampas pasport kamu? Kemudian, bila kami berpindah ke Krasnodar dan balik semula, mak saya cakap, dekat sana, di Krasnoye and Belo, gaji 40,000. Mungkin kamu nak kerja juga? Jadi, kami pun teruskan kerja seperti kebiasaan kami. Mak saya pun nampak kami dah mula melancong, dah mula beli macam-macam. Dan saya rasa mak saya pun fikir, okeylah, dia kerja juga, pandai-pandai cari duit. Dan dia pun jadi tenang. Kawan-kawan, rakan sekelas ada yang tulis, aku nampak engkau tadi, betul. Ada seseorang hantar gambar bocor dari webcam aku kepada salah seorang rakan sekelas aku. Dia dapat mesej, kau okey ke? Kau perlukan bantuan ke? Saya pun fikir, bagus juga persekitaran saya. Semua orang cuba nak tolong saya. Tidak, terima kasih. Saya memang sangat okey. Tapi memang ada orang-orang tertentu, tak jelas kenapa mereka sebarkan gambar, video, siaran langsung. Adik perempuan saya selalu dapat pautan ke Pornhub. Dia cakap, ya baiklah, saya tahu, terima kasih. Boleh tak jangan hantar lagi pada saya? Saya pun tak tahu kenapa mereka buat macam tu. Kalau mereka ugut kami, nak dapatkan sesuatu sebagai balasan, itu lain cerita. Saya tak tahu. Mungkin mereka cuma nak rosakkan hidup kami. Di bandar kecil tempat kami tinggal dulu, orang di sana pun dapat tahu. Mereka tahu? Ada orang tadi nampak video kami. Terserempak saja di internet. Ya, ceritanya sangat panjang. Ada macam-macam gosip dan perkara macam tu. Dan bila kami tahu yang semua orang di sana tahu tentang kami, memang semua orang tahu. Sebab kami adalah artis, kami bintang tempatan di situ. Boleh kata setiap orang kenal kami, sampai anjing pun kenal. Salah satu anjing itu yang menyebarkan cerita tentang kami kepada semua orang. Apabila kami mengetahui bahawa semua orang tahu, kami memutuskan pada masa itu, kami menghubungi ibu bapa kami melalui pautan video. Kami memberitahu mereka, mereka menyokong kami dan... Dah tahu ke? Tidak.
Tiada beritahu? Mereka belum sempat diberitahu. Sebab sebaik saja kami tahu, kami terus hubungi mereka dan cakap nak buat panggilan video. Macam mana kamu biasanya pilih kata-kata yang kamu guna masa berbual dengan ibu bapa? Tolia terus terang je, dia cakap macam itulah tanpa berselindung langsung. Kami pun beritahu mereka, inilah kerja kami. Sama ada itu ataupun ini. Beginilah kehidupan kami. Mereka sebenarnya terkejut juga. Tapi mereka tetap tenang dan kata kami dah dewasa, sudah boleh buat keputusan sendiri. Sebenarnya kami, apa yang mereka boleh buat pada kami? Masa tu saya menangis sebab gembira. Sebab saya tak sangka kami akan dapat sokongan. Saya ingatkan, habislah, memang inilah sesungguhnya pengakhirannya. Pernah kembali atau pergi ke sana? Tak, saya memang dah lama tak balik ke tanah air. Rasanya dah 7 atau 6 atau 7 tahun. Ada tak mungkin kawan-kawan lama perempuan yang tanya, aduh, macam mana nak mula? Aku pun nak juga. Saya ada seorang kenalan, dia pernah tanya pasal webcam, tapi selalunya yang tulis tu peminat, selalunya lelaki. Okey, saya dah bersedia. Beritahu saja ke mana nak pergi. Saya dah bersedia, saya nak berlakon dengan kamu. Hater pun selalu saja tulis juga, ya. Ya Tuhan, di sana mereka kutuk kami. Mereka kata pornografi membunuh. Saya fikir, alamak, kamu yang membunuh anak-anak. Saya rasa kami tak pernah bunuh sesiapa pun. Ya, memanglah ini pun dikira zina. Tapi kami bukan orang yang taat agama. Selalunya orang malu nak tulis kata-kata yang baik. Saya selalu cakap, siapa yang suka mengata, dia sendiri sebenarnya begitu. Orang selalu tuduh kami dengan perkara yang mungkin sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya, benda itu memang benar-benar menyentuh perasaan kamu. Kami tak menghakimi. Tulis saja apa-apa yang buat kamu tak selesa di ruangan komen. Ramai yang akan tulis. Mungkin saya lebih terasa bila mereka tulis tentang saya atau bila mereka cuba menyakiti orang yang rapat dengan saya, contohnya Tolik. Pada masa itulah ia mungkin mengganggu saya. Saya akan pergi ke halaman orang itu. Semua gambarnya bersama isteri dan anak. Jadi persoalannya, apa yang kamu buat di halaman saya? Dari mana kamu tahu tentang saya? Maksudnya orang suci duduk di situ. Begitulah. Ya, memang kami pernah ada peranan seperti Cakot juga. Begitulah kehidupan. Ini juga adalah kerja. Seks adalah kerja utama kami setiap waktu. Sebelum ke Serbia, Tolik dan Natasha di St. Petersburg. Mereka pertimbang Sepanyol nanti. Tapi kini di sini sebab tak perlu visa. Novi Sad tak besar. Berjalan kaki di sekitarnya. Kami akan berpindah dari sini pada masa akan datang, tapi sekarang kami masih memikirkan Sepanyol. Boleh ke buat kandungan dewasa di sana, ya? Ya, di sana terdapat banyak studio. Ramai juga rakan sekerja kami yang bekerja di sana. Sebenarnya Natasha tidak mahu ke Serbia, tapi dia sudah terbiasa. Ini bukan sekadar tradisi kebangsaan, sudah jadi sejenis sukan. Mereka benar hidup di kafe-kafe. Ya, kurang tekanan. Dan secara umumnya, kami di sini menjadi lebih tenang, lebih damai dan sedikit nyaman. Maksudnya kami boleh bekerja dengan tenang kerana di sini ia dibenarkan. Mereka sangat suka masakan tempatan dan boleh dikatakan membantu saya membuat pesanan. Adakah kamu sengaja bergurau dengan saya? Apa ini? Suka Karageorge secara pribadi. Karageorge, adakah ini sesuatu yang lucak? Tidak. Jadi ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada keju. Kalau saya tak silap, ia sepatutnya sedikit mengingatkan kepada kotlet Kiev. Bagaimana nak mula dengan benda ni? Supaya tak ada gambar kompromi yang diambil terhadap diri sendiri. Ambil saja dengan berani dan mulakan sekarang juga. Video pertama saya di Pornhub. Ceritakan apa kamu makan. Saya sedang makan Peljeska Feature. Ia adalah sejenis pebola daging bulat dan leper. Sangat sedap. Ini adalah Peljeska caburan dengan keju. Dan di dalamnya sepatutnya ada sesuatu lagi, tapi entah kenapa tiada. Dan Natasha, itu sejenis corba atau apa? Ini adalah telet. Dia dipanggil soto. Soto daging lembu. Ya. Ini soto ayam. Dulu di semua restoran saiz hidangan memang sangat besar, tapi sekarang dah jadi kecil dan harga pula naik. Ramai orang Rusia yang datang. Berdasarkan pendapatan anda, apakah anda sering menahan diri sesuatu seperti kita simpan untuk masa yang lebih baik? Bagaimana kami menahan diri? Sebab kami memang merancang untuk berpindah dari sini. Dan bila kami sudah buat keputusan, baru-baru ini kami putuskan untuk terus tinggal di Serbia sehingga dapat dokumen yang penting. Begitulah. Dan kemudian kami putuskan, baiklah, jika kami akan terus tinggal di sini, kami akan tukar ke apartmen yang lebih besar dan mula membeli apa yang kami inginkan. Mungkin saya fikir untuk menukar tempat tinggal.
Kara George Schnitzel, sup daging lembu dan Bourbonska Fleska Fica. Soalan sudah matang. Tolik, bagaimana dengan urusan bahasa? Kami belajar dengan bersungguh-sungguh. Sebaik tiba di sini, saya mungkin selama 4 atau 5 bulan pergi ke sekolah bahasa Serbia, tetapi saya dapati bahawa berkomunikasi secara langsung setiap hari dengan orang ramai jauh lebih berkesan. Jurulatih Tolik di gym yang mengajarnya bahasa Serbia. Jurulatih kamu itu juga merupakan guru bahasa Serbia. Dia tahu kandungan apa yang kamu rakam. Ya? Saya beritahu dia, mungkin selepas 2 bulan kami berlatih bersama. Sudah tentu dia sangat teruja dan gembira. Dan kami membuat sesi bersama untuk Instagram yang saya latih dan rakannya menghantar kepadanya pautan dari beberapa tapak dengan secara umum video saya. Ya, dia tanya, kamu tahu tak siapa yang kamu latih? Bukan sekadar begitu orang asing mengenali Tolik dan Natasha. Mereka rakam video dalam bahasa Inggris. Sekali kamu cakap tadi? Oh, ini yang paling saya suka, terutama sekali ketika saya benar-benar kelam kabut dengan bahasa Inggeris. Sebenarnya, tidak selalu kami dapat merakam sesuatu dengan baik dalam bahasa Inggeris sebab, yalah, bahasa Inggeris kami lemah. Tapi What the f*** are you again doing? I just make selfie. Make something good. Daddy, you crazy. No. Nampaknya, kerana sebutan yang kurang baik dan tidak tepat, hukuman yang setimpal dan wajar pun akhirnya menyusul perlahan-lahan. Aduh. Menurut Fova, dia dan Thomas sengaja memperkuatkan logat dan membuat kesilapan. Penonton suka akan perkara itu. Yeah, you can try my way. Sekarang Vova mempunyai peralatan dan dia penyunting video mahir. Sebelum kamu mula buat kandungan dewasa, kamu tak tahu apa-apa kan? Sifar sama sekali. Dan memang langsung tak pernah ambil tahu pun. Oh ya, ini kamera pertama yang kami beli dengan mikrofon besar yang sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kadang-kadang masa tengah rakam, pernah tak korang rasa macam, aduh, ada yang tak kena dengan setting ni, jom rakam semula? Tidak, biasanya tidak. Macam tu pun boleh lah. Ada satu kecenderungan kebanyakan orang yang kami tanya lebih suka tengok kandungan, maksudnya kandungan dewasa yang kebanyakannya dirakam macam video rumah. Apa maksud video rumah? Maksudnya dengan pencahayaan sangat minimum, tangan terketar-ketar, sampai kadang-kadang tak nampak apa-apa dah, macam itulah keadaannya. Jadi itulah secara asasnya semua peralatan yang kami gunakan untuk rakaman. Ini rakaman sudut pandang orang pertama. Untuk posisi bawah, ini memang pilihan yang bagus, cuma kualitinya tak berapa elok. Kalau nak kualiti yang baik, kena pegang alat ni sendiri dan pasang kamera. Berat ke? Agak berat ya. Yang ini berat, saya pun tak pasti berapa, mungkin sekitar 1 kilogram pegang. Macam itulah. Ya, dan tambah pula dengan kamera yang ada dalam sangkar dan lensa yang berat, memang mencabar. Semua peralatan ni kau kena pegang sepanjang masa. Dan kau pula kadang-kadang kau perlu guna tangan untuk benda lain, tapi tak boleh sebab tangan kau dah penuh. Pegang sebelah tangan je ke? Ya, saya pegang dengan satu tangan sebab ada pemegang ni dan kamera di sini. Kerja berat. Betul. Ya. Toma ada prop dia sendiri. Macam-macam alat, berbagai jenis hiasan dan juga aksesori. Saya boleh masuk rakaman? Boleh, tapi tak nampak sangat pun yang tu wayar-wayar. Menurut Fova Hub, video intim baru-baru ini telah menukar algoritma dan pendapatan menurun. Tapi berapa dibayar, dari mana bayaran datang, banyak tak berkongsi. Mereka tak kongsi ataupun beritahu maklumat itu. Mereka juga tambah sistem tier, sistem ranking dan bergantung pada ranking kau, ada top 100 model dari nombor 1 sampai 100 dan kalau tak silap ranking tu sampai 100,000. Sekarang kami berada dalam lingkungan 2,000, lebih kurang, turun naik juga. Tapi ada klien kaya yang sebenarnya sanggup bayar lebih. Nampaknya dia betul-betul teruja sebab dia beli video itu. Bayaran berbeza-beza. Secara purata, 100 hingga $200 untuk satu video. Bagi kami, itu bukanlah jumlah yang kecil, tapi bukan juga besar. Tapi perkara paling penting ialah video itu sebenarnya sudah pun berada. Ya, dia hanya hadiahkan duit itu kepada kamu. So noisy. Yeah, that's true. Ya, itulah dia. Vova dan Toma memang tak dapat duit gila-gila, tapi keuntungan dah mula masuk hampir dari hari pertama. Boleh dikatakan ia berlaku serta-merta, tapi persoalannya semua itu sangat bersyarat sebab ada bulan kami boleh dapat beberapa ribu dolar dan semuanya nampak sangat hebat, tapi pada bulan lain hanya $100 sahaja. Pernah tak sampai teruk sangat, betul-betul teruk dari segi kewangan?
Ya, ia adalah. Kadang kami rasa jatuh ke dasar dah tak ada hari, tapi rupanya dasar itu lebih dalam. Di Turki kami ada tabung. Kami simpan semua duit seling dalam tabung. Kami terpaksa buka tabung sebab betul-betul lapar. Ketika itu penaja datang dan tawarkan kontrak yang sangat baik. Sekarang kami muat naik 3 video seminggu. Jadi dalam sebulan lebih kurang 12 video. Video ada iklan mereka. Setiap video iklan mereka. Bookmaker pun iklankan dengan anda. Siapa lagi yang berminat dengan kandungan dewasa? Kadang-kadang ada aplikasi tertentu. Baru-baru ini ada satu aplikasi yang kononnya boleh buat gambar anda nampak seperti berbogel. Anda ambil gambar dan melalui AI, orang itu jadi seolah-olah berbogel. Kami tak dapat capai persetujuan dan Pornhub terus haramkan perkara itu. Mereka haramkan itu. Pelakon filem dewasa sering ditawarkan untuk cari duit dengan cara lain juga. Selalu orang message secara dihantar benda-benda tak senonoh, tapi lebih kerap mereka tulis macam, "Jepun Nama, boleh tak saya berlakon dengan awak dalam video? Datanglah ke tempat saya di India, di Iran." Permintaan kedua paling kerap ialah, "Berapa harga bersama awak? Boleh tak saya habiskan malam dengan awak?" Kali terakhir seorang lelaki tawarkan $5,000 atau euro, 5,000 euro. Saya rasa itu hampir setaraf dengan golongan elit sukan. Pernah satu ketika, perkara ini menyentuh perasaan saya, dan bila bekerja dalam industri dewasa, orang anggap awak, wanita mudah didekati. Toma ada kenalan yang memilih cari rezeki dengan cara begitu. Ramai gadis di webcam atau yang kecewa dalam industri porno. Ya, saya rasa secara umum mungkin kebanyakan pelakon porno memang buat kerja sampingan sebagai pengiring, dan saya rasa mungkin tidak semua berakhir dengan baik di situ. Sebenarnya di suatu tahap ada yang semakin terjerumus ke bawah. Selepas itu memang susah untuk kau pergi bekerja. Katakanlah dapat $100 untuk satu shift di webcam, sedangkan kau tahu kau boleh dapat $1,000 untuk satu malam. Tuan rumah. Nah, membuat kopi bukan macam berlakon dalam filem Lucha. Ya? Ya, begitulah kami sebagai tuan rumah. Membuat video di rumah memang mudah, tapi kadang-kadang mereka buat kandungan di luar. Jadi kamu bawa sekali kotlet, makaroni dan pergi buat rakaman? Ya, kadang-kadang begitu kalau ada masa. Kadang-kadang kalau tak ada masa, kami boleh ambil sesuatu dari kedai roti atau pesan makanan. Tapi kadang-kadang kami cuba juga untuk bakar sesuatu atau bawa sendiri dari rumah. Baru-baru ini, akaun Instagram Natasha yang sangat besar telah disekat. 147,000, dan sekali video saya pernah tular sampai 16 juta tontonan. Dalam masa lebih kurang 1,5 hingga 2 minggu, saya dapat 40,000 pengikut. Instagram menyekat akaun saya. Saya tekan rayu. Mereka balas kepada saya, "Oh, maaf, kami sangka..." Ya, mereka sangka saya buat sesuatu yang mencurigakan. Penonton mana yang masuk waktu itu? Kebanyakan laman web dan video kami sebenarnya ditonton oleh orang-orang yang agamanya melarang mereka menonton atau bahkan memikirkannya. Tapi kemudian merekalah yang suka mengajar tentang kehidupan. Ya, tapi kopi ni blus. Habiskan kopiku tak tumpah. Bagaimana anda buat sesi brainstorming? Bagaimana cipta jalan cerita? Maksudnya kami tak pernah buat rakaman seperti yang orang kata sekarang, ikut trend. Apa yang tengah popular sekarang. Contohnya, semua orang kononnya tersekat dalam mesin basuh, dan itu saja. Separuh kandungan di Pornhub pun tiba-tiba semua tersekat dalam mesin basuh. Saya suka mengambil idea daripada filem. Idea-idea itu datang sendiri dan kami masukkan ke dalam video kami. Kadang-kadang 10 minit sebelum penggambaran pun kami baru tanya, "Hari ini kita nak rakam apa ya?" Operasi Y. Ya, kadang-kadang kami ambil masa lama untuk memikirkan idea, tapi kadang-kadang juga kami buat secara spontan, dengan cepat. Kami pernah ada satu video dalam bahasa Rusia tentang seorang ahli psikologi. Saya cuma ambil dialog dari filem DMB, ubah sedikit, dan orang ramai terus... Keadaan kamu tak baik, kawan prajurit. Siapa yang keadaannya baik sekarang? Keadaan kamu bukan sekadar tak baik, malah lebih teruk.
Lebih teruk. Lebih teruk. Semua orang melangkau intro atau ada yang menontonnya? Kami dah biasakan penonton kami memang tonton intro kami. Itu boleh dilihat dalam statistik. Nah, selalu ada intro ditonton. Selepas itu grafnya mula menurun. Inilah yang saya panggil memang betul-betul pelik sungguh. Selalunya kami rakam babak akhir atau beberapa babak lain pada hari kedua sebab kadang-kadang ada situasi di mana sesuatu tak berjalan lancar dan kami terpaksa betulkan. Atau kadang-kadang kami rakam babak akhir dulu. Kalau misalnya dia nak habiskan semuanya dengan cepat, kami rakam babak akhir dulu, kemudian baru kami rakam bahagian utama. Pernah juga kami cuba menipu, babak akhir tak menjadi, lalu kamu cadangkan ambil saja dari video lain, tak ada siapa perasan. Tidak. Tak, macam itu tak pernah, tapi ideanya pernah ada. Kadang saya menipu juga, contohnya ambil audio dari video lain. Kadang-kadang tiba-tiba mesin gerudi berbunyi atau jiran-jiran pulang dari kerja atau taman permainan kanak-kanak di bawah tingkap, anjing menyalak juga. Jadi terpaksa, baru-baru ini pun ada kejadian begitu. Kami pergi ke Belgrade. Ada apartmen menarik dengan renovasi unik. Di situ memang combo. Luar tingkap ada tapak pembinaan besar. Jiran-jiran bukan sekadar renovasi, mereka pecahkan dinding. Dan selain itu nampaknya pendawaian elektrik di situ pun lama, jadi mikrofon saya menangkap isyarat itu. Saya cuma sempat rakam satu video di situ, hasilnya tak berapa elok, terpaksa kemas barang. Ini adalah Makmal Kreatif Tolik. Di sini ada gitar, komputer dan butang untuk para pelanggan. Bukan pada butang. Tapi kebahagiaan adalah pada perkara ini. Di sini ada permintaan untuk $1 bilion. Sebahagian lukisan ini dibuat, memang ada permintaan untuk 1 bilion pada mulanya. Tapi kemudian makin tinggi kami, makin besar juga permintaannya. Permintaan yang sangat tinggi. Sini dua. Di sinilah Tolia menyendiri untuk buat muzik bagi video-video. Dulu saya mengalami satu kejadian. Seorang jurulatih jujitsu menulis kepada saya bertanya, boleh tak saya beli benda itu daripada anda? Kami menolak permintaannya kerana bayangkan anda di pertandingan, anda mainkan reels yang disunting dengan muzik itu nampaknya sedang tersebar. Ia perlahan-lahan mudah dikenali. Daripada 100 orang, ada beberapa yang akan berfikir, pertama, pernahkah aku dengar ini? Kedua, kenapa tangan aku bergerak ke arah tak sepatutnya? Macam itulah. Bukan ke arah lawan. Вообще-то я тоже выпускаю саундтреки к каждому выпуску и публикую их на всех музыкальных площадках. По-любому у тебя есть Spotify, Яндекс.Музыка или ВК. Вбивай там в поиск Вова Карманов и лайкать не забывай. Снимай трусы, подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише. Tapi serius, kerja kamu memang macam tu. Pernah tak macam kena buat penggambaran tapi rasa malas? Ya, tentu setiap hari. Sekarang kami tetapkan standard lebih tinggi, 3 video seminggu. Minimum kami cuba rakam 3 hingga 4 video supaya ada sedikit simpanan untuk masa depan. Kadang-kadang masa untuk kehidupan peribadi tak cukup sekarang. Jadi bila kamu nak buat sesuatu, kamu fikir, alamak, nak buat tanpa kamera percuma ke? Jom rakam untuk berjaga-jaga. Selalunya Vova menggoda. Saya cakap jangan simpan sperma tu. Kita masih perlukan hari ini. Perkara macam ni kerap berlaku. Bila kami rakam video, saya tak rasa macam saya buat ni sebab kerja semata-mata. Saya cuba untuk betul-betul menikmati sebanyak mungkin. €1,000. Taklah sampai macam tu, tapi ya, apa yang berlaku antara kami memang sangat berbeza dengan apa yang kami rakam. Kalau penggambaran korang dalam mood lain, semua yang kami rakam, semua yang dicipta, semua di depan kamera, semuanya lakonan semata-mata. Dan hubungan kami, katakanlah, bila kami benar-benar terbawa gelora nafsu dan cinta, itu semua tetap kekal dalam suasana samar di bawah selimut. Jadi kalau semuanya lakonan, maksudnya semua emosi itu pun palsu? Kenapa pula itu betul? Memang sakit betul. Memang susah betul. Asais. Kadang-kadang pada satu ketika itu ada sesuatu yang kurang selesa dan tidak begitu nyaman atau sakit, dan kau mengerang bukan sebab kau sedang berlakon, tapi sebab bila kita nak habiskan rakaman sudut ni dan terus ke yang seterusnya,
kejang, kaki tersimpul atau pada bahagian yang kebas, atau penat kalau saya berdiri atas hujung jari kaki sebelah. Nah, sepasang Kerja yang berat, saya faham. Sakit gigi pun kau dah mengerang secara semula jadi. Betul ketawa. Saya dalam kehidupan sebenar dan saya di depan kamera semasa penggambaran adalah dua orang yang sangat berbeza. Saya sangat pemalu, terutamanya bila terlalu banyak perhatian tertumpu pada saya. Tapi bagaimana pula bila perhatian itu tertumpu pada kamu? Ratusan ribu orang menonton video kamu yang terbuka itu. Adakah itu berbeza? Itu memang berbeza. Mereka berada di seberang skrin dan maksud saya tiada siapa yang boleh sentuh, pegang atau ganggu saya dan sebagainya. Kadang-kadang saya nampak manja semua itu. Tapi dalam kehidupan sebenar, saya orang biasa, orang yang sederhana. Saya ceria, saya suka mencarut. Saya sangat suka sentuhan, lembut, begitulah saya. Saya bukan orang yang liar dalam kehidupan sebenar. Pernah tak kamu cakap pada dia, okey, tutupkan Natasha, hidupkan Luna, perlu bekerja? Tidak, tidak cukup untuk saya. Kamu tahu, seminggu sekali, 2 hari penggambaran itu. Seperti yang telah dikatakan, wanita yang penuh dengan nafsu itu akhirnya hilang. Dan Natasha pun akhirnya kembali. Natasha, saya kembali. Ya. Pergi ke game bersama Natasha sebentar saja dulu. Ini adalah kelab kecergasan terbaik di Nabzasan. Ini negara yang sangat aktif bersukan. Di sini semua orang buat sesuatu. Anggar, lari, bola keranjang, bola sepak, gusti, semuanya. Saya rasa di sini semua orang memang atlet. Yalah, memang ramai yang boleh bersaing sudah tentu. Nah, bagaimana keadaannya? Secara objektif, ya wanita di sini memang cantik, tapi lelaki pula ya. Macam mana ya? Nah, saya ada dulu. Ada pisau di situ. Di sini pukul 5.55 dan di sini contohnya saya rasa agak pelik sebab di sini di kebanyakan tempat makan lelaki yang jadi pelayan, pentadbir restoran dan sebagainya. Hampir 99% di sini adalah lelaki. Dan sudah tentu tidak semua, tapi lelaki di sini sedikit lebih ramah berbanding wanita. Kalau di kedai-kedai, kadang-kadang ada juru jual wanita, ada yang baik dan ramah, tapi ada juga yang walaupun bukan sampai baling duit baki, tapi mereka agak cuai dan tidak mesra. Video ini bukan tentang kehidupan di Serbia, tapi saya telah buat satu episod penuh mengenainya baru ini. Di saluran ini juga saya bincang topik sensitif seperti dadah atau hukuman penjara. Pautan video di bawah keterangan. Tontonlah selepas habis menonton episod ini. Perempuan di sini cantik. Mereka sedar mereka cantik, sangat berbadan menarik dan sangat gemar bersukan. Kadang-kadang bila keluar, walaupun kami pernah tinggal di bandar pelancongan di Turki, kami tidak pernah melihat bentuk badan secantik di sini di mana-mana pun. Kadang-kadang bila kami pergi ke kedai, di kaunter ada gadis yang sangat cantik atau lelaki yang sangat tampan. Kami pun berfikir, aduh, kenapa awak duduk di sini? Awak boleh dapat pendapatan yang lebih tinggi. Yang anda sudah faham, Vova dan Thomas suka alam semula jadi, dan ini adalah salah satu taman kegemaran mereka di Belgrade. Itu adalah bintang-bintang. Kamu bukan dari Pornhub secara kebetulan, kan? Dari taman ini, pemandangan ke Sungai Danube sangat indah. Di taman, orang Serbia berkumpul untuk minum, menonton. Di kawasan ini terdapat beberapa bangunan terbiar dan sebuah balai cerap yang tidak berfungsi. Kadang-kadang mereka terfikir untuk berhenti. Dan ketika saya bekerja dalam bidang webcam, kami memutuskan untuk meninggalkannya. Dan Tolia memutuskan untuk membuka salon penyahbuluan laser sendiri. Saya telah belajar, saya mula melakukan penyahbuluan laser, penyingkiran tatu dan tatu alis. Itulah dia. Kami telah melabur dalam salon itu, melabur dalam peralatan, dalam pengubah suaian dan segala-galanya semua sekali. Selepas setengah tahun juga kami sedar bahawa ini bukan untuk kami kerana ia hanya menghabiskan semua wang kami tetapi tidak membawa sebarang pendapatan. Dan kami sempat merakam 3, kalau tak silap, video di salon itu sebelum meninggalnya. Penggelek ini, satu penggelek terkena bahagian dalam dan terbang keluar. Semua pelaburan tekanan masih ada baki untuk beli aiskrim. Secara keseluruhan, adakah jangkaan itu tercapai? Entahlah, mungkin saya berharap. Awak fikir, alamak, sekarang aku akan pergi jadi gadis mewah, meletupkan segalanya. Tapi sebenarnya, tidak semuanya meletup seperti diharapkan. Gaya hidup mewah gagal. Tapi saya berjaya dapatkan pendapatan yang cukup, secukupnya, untuk hidup dengan tenang dan selesa dan aman.
Seperti orang kata, boleh makan roti dengan mentega. Ramai orang rasa masalah utama dalam industri dewasa dan untuk masuk ke dalamnya hanyalah soal prinsip moral. Saya dah lepasi itu dan itu sahaja. Saya jadi kaya. Ya, memang ada sedikit suasana negatif. Tapi adakah ini sebenarnya duit mudah? Tidak. Kami sedar bahawa hanya kerja keras sahajalah yang benar-benar membawa pendapatan kepada kami. Kalau kami tak buat apa-apa, kami memang langsung tak akan dapat apa-apa pun. Dan prinsip moral, kadang-kadang ia boleh jadi jauh lebih mahal nilainya berbanding wang yang kamu perolehi. Masalah-masalahnya pada dasarnya seperti yang saya faham berkaitan dengan perkara yang sama seperti dalam perniagaan kecil. Kita perlu berusaha keras, bekerja bersungguh-sungguh dan tidak pasti apa hasilnya nanti. Tapi kesan moral itu juga ia akan kekal selama-lamanya. Itu tidak boleh dipadamkan semula. Ya, kadang lebih mudah kerja biasa kerana berlaku di semua perniagaan, bukan industri dewasa saja. Kadang lebih mudah kerja di tempat di mana semuanya sudah diputuskan untuk kamu. Sepanjang 5 tahun kami dalam bidang ini, kami sudah sampai ke tahap di mana kami tidak peduli lagi siapa yang berkata apa atau siapa yang menulis komen apa. Sudah tiada apa yang mengejutkan lagi. Kadang-kadang ada yang berkata, telur kamu tak cantik. Tapi telur kamu cantik. Nah, gembira kerana anda cantik. Pernah sekali pada usia 29 tahun saya mengalami krisis eksistensial. Saya sudah tak tahan, saya menangis hampir 2 hingga 3 bulan. Saya langsung tidak keluar dari apartmen. Kami tidak rakam video, tidak buat apa-apa. Saya rasa semuanya sudah berakhir. Saya tidak capai apa-apa dan tak tahu apa yang perlu dibuat seterusnya. Kemudian Fofa berkata, kalau begitu, jom cuba buat sesuatu lain pula. Begitulah. Saya teringat bahawa suatu ketika dahulu saya pernah pergi ke Moskow untuk mencuba masuk sebagai juru gambar. Saya terfikir mungkin inilah sebenarnya bidang saya. Mungkin saya patut jadi juru gambar. Selain itu, saya juga seorang pereka secara profesional. Saya telah menamatkan pengajian tinggi dan saya fikir kalau apa-apa berlaku mungkin saya patut beralih ke bidang reka bentuk. Tetapi kemudian saya sedar, alamak, saya sebenarnya sudah meninggalkan semua itu dan rasanya saya masih belum bersedia untuk melepaskan apa yang sedang kami lakukan sekarang. Kami cuba memulakan saluran YouTube, sedang mencari niche dan mungkin juga akan jadi rakan sekerja kamu. Pesaing? Janganlah. Tidak rakan sekerja. Sebenarnya kami akan memikirkan tentang kandungan lain, iaitu kandungan yang juga bersifat hiburan untuk lelaki. Masa berlalu. Bagaimana itu mempengaruhi kerjaya? Dengan bertambah usia, kita hanya menjadi lebih baik. Kita masih semakin baik. Itulah yang ditunjukkan oleh arsip kita. Wah, betul-betul MILF. Di sini juga semuanya masih berfungsi seperti wain tua. Setiap tahunnya menjadi semakin mahal. Kuatlah. Jadi bagaimana pula dengan persaraan ideal untuk bintang porno? Adakah menjadi penerbit atau sesuatu yang lain? Atau hanya tinggal di rumah kecil di kampung dan lupakan segalanya? Sudah tentu. Kami memang ada rancangan yang tidak bermaksud kami akan terus berada di depan kamera sehingga tua. Kami juga mahu berada di sebalik tabir, di belakang kamera, begitulah. Dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Kami ada beberapa impian. Kadang-kadang sebenarnya badan lebih banyak memberi petunjuk. Seperti kawan, mungkin sudah tiba masanya untuk berehat, duduk sekejap atau baring-baring. Tapi tidak, sentiasa ada keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk terus berkarya. Sudah bertahun-tahun kami berada dalam industri ini dan setiap pagi membawa kegembiraan. Maksudnya bila bangun pagi, jom teruskan lagi. Dulu sudah tentu tidak begitu. Setiap pagi terasa seperti menuju ke hukuman, rasa aduhai. Saya pergi ke kerja biasa kan. Tidak mungkin meninggalkan orang yang cantik dengan tangan bebas. Dan beginilah mereka mendapat pekerjaan. Apa ini? Ini hadiah kecil ya. Mesti ada muslihat seperti semua benda di sini. Tidak. Maruah saya takkan tercelak. Betul ke kalau saya buka ini sekarang? Tidak. Ini supaya telinga tak sejuk. Ya, ini ialah topi Pornhub. Ya. Baiklah, nantikanlah upacara perasmian saya di platform baru. Sekarang akan ada uji bakat. В Телеграме я как и тут. Вова Карманов. Едем дальше. Пока. Снимай трусы, подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише.